Hai semua, nama saya Encik Rishan dan hari ini saya ingin ajar mengenai pengenalan untuk bab 1 iaitu fungsi untuk subjek matematik tambahan tingkatan 4. So sekarang bab 1 iaitu fungsi ni amat penting dan pelajar-pelajar perlulah mengetahui apa itu fungsi, di mana kita nak gunakan dan bagaimana kita nak gunakan dia punya fungsi ini dalam kehidupan ataupun dan juga gunakan untuk selesaikan soalan-soalan pada peperiksaan untuk matematik tambahan tingkatan 4 di sini. Okey, jom kita pergi terus untuk pembelajaran hari inilah. So, first of all, apa itu fungsi? So, fungsi sebenarnya ialah cara untuk perwakilan ataupun untuk bagi hubungan. Okay, lebih kepada kita boleh ungkapkan sebagai hubungan untuk relate, untuk kaitkan input bagi sesuatu data dan juga output bagi sesuatu data melalui adanya ataupun dengan adanya sebuah formula. Okey, kalau nampak macam confusing ke ataupun pening-pening tak apa, kejap cikgu ajar secara detail one by one. Okey. Contohlah, saya ada sebuah formula lah, satu formula iaitu Y sama dengan X kuasa 2 campur 1. Yang ini merupakan satu formula untuk dapatkan dia punya value Y ataupun nilai Y apabila kita masukkan nilai X yang berbeza lah. Seperti yang kita pernah belajar masa tingkatan 3 dan tingkatan 2. Okey, so sekarang jom kita lihat. So contoh, kalau saya nak tukarkan dia punya formula ini dalam bentuk fungsi, first saya kena tahu, yang pertama saya kena tahu yang mana satu input, yang mana satu output dan yang mana satu formula. Okey, di sini kita memang dah tahu Y merupakan dia punya output. Maksudnya benda apa yang kita nak cari ataupun kita nak dapat, that we want to obtain daripada formula yang diberi. So formula yang diberi ialah yang ini, betul tak? Yang ini merupakan formula. Okay, so maksudnya daripada formula ini kalau kita masukkan sesuatu value ataupun sesuatu nilai bagi X, kita akan dapat dia punya output Y kan. So input di sini ialah dia punya nilai X ataupun X lah. X di sini kita akan namakan sebagai input sebab yang ini saja kan pemboleh ubah yang ada dalam formula. So apa-apa pemboleh ubah yang ada di dalam sesuatu formula, kita boleh namakan dia sebagai input. So saya namakan input output formula supaya pelajar dapat faham dengan senang lah. Input maksudnya sesuatu yang kita kena masukkan dalam formula. Formula tu secara formula lah untuk dapatkan sesuatu kan. Dan output ialah benda yang kita akan dapat ataupun nilai yang kita akan dapat apabila kita masukkan nilai input di dalam sesuatu formula kan. Alright. Okay, contoh sama. Okay, contoh sama pula. Contoh yang berlainan. Kita boleh ambil formula untuk cari luas segitiga. Okay, so formula untuk cari luas segitiga ialah L sama dengan 1/2 darab tapak darab tinggi. Betul? So contoh saya nak gantikan tapak sebagai A dan tinggi tu sebagai B. Contoh je lah. Okay, saya nak ungkapkan tapak tu sebagai A dan ungkapkan tinggi tu sebagai pemboleh ubah B. So saya boleh tulis balik L sama dengan 1/2 A darab B. So macam mana saya nak tukarkan yang ni? Sebelum tukar apa-apa saya nak tahu yang mana satu input, yang mana satu output kan. So di sini sebagaimana saya terangkan tadi, output dia ialah L, betul. Sebab kenapa? Luas yang kita nak cari, betul. Apa yang kita nak cari, kita akan namakan dia sebagai output. Dan apa yang kita nak masukkan dalam formula iaitu A dan B kat di sini. So A dan B kita boleh namakan sebagai input. Dan seluruh benda kat sini 1/2 darab A darab B ni kita boleh namakan dia sebagai formula. Cara samalah yang seperti mana saya ajar tadi itu. Okey. Sekarang macam mana nak tukar formula ataupun data-data yang kita dapatkan ataupun daripada formula ni untuk menjadi fungsi? Senang je, okey.
fungsi biasanya dapat ditulis sebagai F. Okey, F maksudnya function lah ataupun fungsi. Lepas tu buka kurungan, biasanya kita akan letak dia punya input di sini. Okey, input sama dengan formula. Formula apalah. Okey, di dalam bahasa Admax biasanya input ni kita akan namakan dia sebagai domain. Okey, dan output pula, output kat sini tak ada kan, lepas masuk dalam formula sebenarnya kita akan dapat output, betul tak? Okey, contoh kita masuk ke sesuatu input di dalam formula, kita akan dapat dia punya output kan. So output tu kita boleh namakan sebagai codomain di dalam bahasa Admax. Yang ni sangat-sangat penting untuk pelajar untuk ingat dia punya keyword ataupun perkataan-perkataan yang penting di sini. Okey, contoh menggunakan dia punya penerangan saya bagi kat sini. Jom kita cuba tukar dia punya formula ini untuk menjadi sebuah fungsi pula sekarang. Okay. Alright. So, sekarang kita copy balik F. Lepas tu buka kurungan. Kat sini kita kena letak input kan. Input dia apa sekarang? Daripada formula atas tadi, input dia ialah X, betul? So, kita letakkan, gantikan dengan X. Lepas tu sama dengan formula dia apa? Formula dia ialah X kuasa 2 campur, cuma pula X kuasa 2 campur 1. Alright. Output tu biasanya kita hanya akan dapat apabila kita gantikan sesuatu value ataupun sesuatu nilai bagi X. Okay, so output tu biasanya bagi kosong. So kita akan letak input dengan formula saja. Okay, yang nombor 1 dah settle. Okay, jom kita try untuk luas segitiga pula. Okay, untuk luas segitiga pun teknik dia yang sama. Tulis balik F, buka bracket, input dia apa? Dia ada dua input sekarang, betul tak? A dengan B. So tulis A, sekarang kita kena, jangan tulis AB terus, salah. Okay, kita kena letak koma kat sini. A, koma B, baru tutup dia punya kurungan. Lepas tutup kurungan, kita letak sama dengan, tulis balik dia punya formula 1/2 A, B. Yang ni pun dah settle. So dah faham sekarang kan macam mana kita nak tukar sesuatu formula menjadi fungsi. So cara dia sangat-sangat senang. Jangan risau. Boleh pelajar? Okey. Tapi bagi level SPM, input, singular input ataupun satu input saja akan ditanya. Okey, untuk level kamu lah. So input yang ada, apa maksud single ataupun double input? Single input maksudnya kita nak masukkan satu jenis saja. Kalau XX je lah, kalau YY je lah, kalau AA je. Tak ada A lepas koma B. Okay, kalau double or triple input maksudnya macam ni lah. Dia ada dua jenis input dalam satu fungsi. So untuk level SPM hanya satu jenis input ataupun satu jenis domain saja akan ditanya. So kita hanya perlu fokus kepada bahagian ini sahaja. So saya harap pelajar fahamlah bahagian pengenalan bagi fungsi ni. Okay, pelajar, sekarang kita akan cuba belajar apa maksud domain, kodomain, objek, image dan juga julat dari segi dengan menjawab soalan ini. So kalau kita dapat jawab soalan ini, maksudnya kita dapat fahamlah apa maksud benda-benda ni. So domain, kodomain, objek, image dan julat ni merupakan keyword yang sangat penting bagi sesuatu fungsi dan semua pelajar mesti kena faham dan mesti kena ingat dia punya konsep tersebut. Once kita dah ingat dia punya konsep tersebut, soalan-soalan lain sebenarnya akan menjadi sangat senang lah untuk dijawab. Okay, so jom kita lihat soalan ni sekarang. So dia kata hubungan daripada set P, iaitu data bagi set P ialah 9, 25 dan juga 36 kepada set Q, iaitu data dia ialah 3, 5, 6 dan 8 ditakrifkan oleh punca kuasa 2. Yang ini keyword yang sangat penting. So maksudnya dikata set P dan set Q ni ada kaitan antara satu sama lain. Dia punya nombor-nombor ni. So kaitan nombor-nombor ni antara satu sama lain daripada P dan Q ditakrifkan oleh punca kuasa 2. Okay, memang kita dapat tahu, memang it's making sense, betul tak? So kenapa? 3 kuasa 2 berapa? 9, betul. 5 kuasa 2, 25. Okay, we go again 3 kuasa 2, jawapan dia 9 kan? Okay. 5 kuasa 2, 25. 6 kuasa 2, 36. 8 kuasa 2, 64 tapi dia tak tulis kat sini. So maksudnya walaupun ada dia punya persamaan, dia punya
apa kaitan ataupun hubungan antara satu sama lain, tapi untuk 8 ni tak ada. Saya akan ajar kenapa tak ada nanti. Ni sekarang dia kata wakilkan hubungan ini dengan gambar raja anak panah. Okey. So, jom kita cuba buat. Senang je, tak susah. Okey. So, kalau nak wakilkan dengan gambar raja anak panah, pertama kamu kena tulis tajuk. Tajuk bagi pertama ialah P, betul? Okey, kejap. Bukan, okey, sorry. Tajuk yang pertama ialah Q. Okey. Kenapa kita kena tulis Q dulu? Kejap, saya tulis dulu, nanti saya terangkan dia. Sorry. Punca kuasa 2. Sorry, punca kuasa 2. Oh, sorry. Oh, punca kuasa 2. Oh, betul lah. Sorry, saya dah silap faham. Saya ingatkan kuasa 2. So, punca kuasa 2 maksudnya square root. Betul tak? Punca kuasa 9 sama dengan 3. Punca kuasa 25 sama dengan 5. Dan punca kuasa 36 sama dengan 6. Punca kuasa. Minta maaf, saya ingatkan kuasa 2 tadi. So, maksudnya daripada 9 dia pergi kepada 3. Ya, bukan daripada 3 pergi kepada 9. So, kita kena fahamkan dia punya relation. Okay, kalau hubungan ni dikata kuasa 2, bukan punca kuasa 2. Kalau dikata kuasa 2, 3 baru pergi ke 9. Betul tak? Kenapa? 3 kuasa 2 sama dengan 9. Okey, bukan 9 kuasa 2 sama dengan 3. Boleh faham ya? Disebabkan dia kata punca kuasa 2 sekarang, so maksudnya punca kuasa 9 sama dengan, so 9 dia pergi kepada 3, 25 pergi kepada 5 dan 36 pergi kepada 6. So P ni lebih kepada input dan Q lebih kepada output, jenis yang kita belajar sebelum kita belajar tadi lah. Okey, dia punya pemahaman tu hampir sama dengan apa yang kita belajar tadi. Sekejap saya tulis dulu dia punya gambar gambar raja anak panah, lepas tu saya terangkan ya, kejap. Okey. So P, Q dia sebenarnya dia akan pergi 9, 25 dan juga 36. Ataupun kejap. Yang ini dia punya ni lah 3, 5, 6 yang last tadi 8 kan? Okey, tak apa. So bulatkan dulu. Okey, benda ni kita cuba bulatkan dulu, bulatkan. Lepas tu bulatkan. Kenapa P saya tulis sebelah kiri dia punya tajuk dan Q sebelah kanan? Okey, sebabnya sangat senang. Saya terangkan tadi kan, daripada P kita kena pergi kepada Q sebab dia kena kata apa? Punca kuasa 2. So dia punya relation ataupun dia punya hubungan, tolong tulis dekat di sini. So dia punya hubungan ialah punca kuasa 2, betul? So punca kuasa 2 mesti kena tulis kat tengah-tengah di antara P dan Q. So 9 punca kuasa 9 sama dengan 3, betul tak? So gariskan satu anak panah, sangat senang, betul? 25 punca kuasa 5, punca kuasa 25 ialah 5 dan punca kuasa 36 ialah 6. So tulis kaitkan dengan satu anak panah. Untuk 8 ni tak ada nombor. So kalau tak ada nombor tak apa, biarkan dia dulu. So ini merupakan dia punya gambar raja anak panah dan jawapan bagi soalan A. So untuk soalan A dah pun kita dah jawab. So kalau di dalam soalan peperiksaan, kalau ada ditanya untuk wakilkan hubungan dengan gambar raja anak panah, inilah dia punya teknik. Saya summarize one more time. Remember, tolong ingat, dia punya input ataupun dia punya domain kita kena tulis sebelah kiri. Dan dia punya kodomain ataupun output sentiasa kita perlu tulis di sebelah kanan. Dan dia punya hubungan tu tolong tulis di antara P dan Q ataupun di antara domain dengan kodomain lah. Dan lepas tu yang third one, tolong kaitkan dengan anak panah kat sini. Alright. Sekarang bagi soalan B, dia kata nyatakan domain dan juga kodomain. Kita jawab Roman 1 dan Roman 2 dululah. Okay, domain saya dah kata tadi, domain merupakan dia punya input, betul tak? So input bagi hubungan yang kita nak buat tadi ialah semua yang ini, betul tak? 9, 25, 36, correct? Okay, so itu merupakan dia punya input ataupun dinamakan sebagai domain. So domain, tulis je kat sini. Sama dengan ataupun sama dengan pun boleh ataupun ialah pun boleh, up to you. Okay, buka dia punya bracket macam ni. Lepas tu 9, 25 dan 36. Tulis dia punya nombor. Jangan tulis P. Kalau tu kamu kata domain ialah P, salah. Okay, domain kamu mesti kena tulis dia punya nombor-nombor ataupun nilai yang diberi di dalam set P. Dalam set P dia ada bagi 9, 25, 36 kan. So yang ada dalam bulatan warna-warna hitam ni, semua ni dinamakan sebagai domain. Dan juga bagi kodomain pula. Kodomain ialah dia punya output, betul tak? So dia punya output ialah 3, 5, 6 dan 8. Tulis balik. 3, 5, 6 dan 8.
Okey, fahami domain dengan kodomain dia punya perbezaan sangat senang. Domain sebagai input, kodomain sebagai output. Okey, nombor 3, atau Roman 3, objek bagi 3, 5 dan 6. So, okey, objek ni sebenarnya objek ni lebih kepada input, okey, ataupun lebih kepada domain, dan image lebih kepada kodomain. Kalau nak senang faham lah, okey, ini kefahaman yang saya ajar kepada pelajar-pelajar saya biasanya. Kaitkan objek sebagai dengan input dan kaitkan image kepada output. So, just try to think from this way. Okay, input bagi nombor 3, 5 dan 6. Input bagi nombor 3 ialah 9, betul? Input bagi nombor 5 ialah 25 dan input bagi nombor 6 ialah 36. Betul tak? So, itulah dia punya benda yang ditanya kat sini. Senang je. So, tulis balik. Objek bagi 3 ialah 9, betul? Dan objek bagi, ni tulis balik lah nanti, objek bagi nombor 5 ialah 25 dan objek bagi nombor 6 ialah 36. Ini senang, sangat senang kan, tak susah pun. Sama juga image pula, image maksudnya lebih kepada output, betul tak? So image bagi nombor 9 ialah, image bagi 9 ataupun output untuk 9 apa? 3 kan? Tulis balik 3. Lepas tu sama juga. Bagi 25 ialah 5 dan untuk image bagi 36 ialah nombor 6. Sangat senang, tak susah pun. Okay, yang last one, julat ni sangat-sangat penting. Selalu kebanyakan pelajar confuse ataupun buat kesalahan di bahagian julat. So apa maksud julat ataupun dalam bahasa Inggeris kita namakan dia sebagai range. Okay, ini dalam bahasa Inggeris ya, the range. Range ataupun julat maksudnya kita just kena tulis, kita just kena group out nombor-nombor yang ada dihubungkan melalui hubungan ni. Okay, senang cerita, daripada gambar rajaan panah ni, nombor 3, 5 dan 6 saja yang kita boleh menamakan dia sebagai julat. Kenapa di 3, 5, 6 je, bukan nombor 8 sebagai julat? Kodomain semualah, kodomain 3, 5, 6 dan 8. Tapi kalau julat 3, 5 dan 6 saja. Kenapa? Sebab nombor 8 ni tidak dikaitkan dengan mana-mana nombor. So dia punya image dia punya image ataupun output yang mana ada dikaitkan dengan mana-mana input sahaja boleh dikategorikan sebagai julat. Faham ya kelas? So jika ada sesuatu nombor yang tidak dikaitkan dengan dia punya objek atau dia punya input, so maksudnya kita tak boleh categorize ataupun kita tak boleh masukkan dia di dalam julat. Okey, so dia punya julat di sini ialah open balik dia punya bracket. Sorry, tulisan saya comot. Okey, open balik dia punya bracket 3,5,6. Okey, sangat senang kan? Okey, ini saja yang kita perlu tahu untuk faham dia punya basic ataupun pengenalan bagi fungsi. Seperti mana yang saya terangkan dalam video sebelum ni, hubungan ni dia ada banyak jenis, tapi secara umumnya kita boleh classify ataupun kita boleh grupkan hubungan ni di dalam untuk menjadi 4 jenis. Okay, nombor 1, 2, 3 dan 4. Okay, yang pertama hubungan satu dengan satu. Okay, as you can see here, sebelum di mana saya pernah explain ni, sebelah kiri semua ni dinamakan sebagai domain. Nampak tak? Okay, sebelah kiri semua dinamakan sebagai domain dan di sebelah kanan semua dinamakan sebagai kodomain. Ataupun di dalam bahasa yang senang, kalau kita nak faham, yang ini sebagai input. Ambil kejap. Yang ini sebagai input dan yang ini sebagai output ataupun domain, yang ini sebagai kodomain. Okey, semua sebelah kiri dan semua sebelah kanan lah. Okey, hubungan satu dengan satu maksudnya setiap objek dalam domain mempunyai hanya satu image dalam kodomain. Maksudnya contoh dia ada A, B, C dan X, Y, Z. A, B, C sebelah domain dan X, Y, Z sebelah kodomain. So satu objek mesti kena berhubung dengan satu image saja. Dia seperti yang mana kita boleh nampak, A dia berhubung dengan X, B berhubung dengan Y dan C berhubung dengan Z. Kalau hubungan banyak dengan satu maksudnya lebih daripada satu objek akan berhubung dengan satu image.
Contoh A dan B dua-dua berhubung pada image yang X, maksudnya banyak kepada satu ataupun banyak dengan satu lah. Hubungan satu dengan banyak maksudnya hubungan dia di mana satu objek dia akan berhubung dengan lebih daripada satu image. Contoh A dia berhubung dengan X dan Y di dalam gambar yang kita dapat lihat di sini. Dan hubungan banyak dengan banyak pula maksudnya dia combination lah, dia bergabung antara nombor 2 dan nombor 3. Okey? Maksudnya lebih daripada satu objek dia akan relate dengan dia akan berhubung dengan lebih daripada satu image. Seperti mana kita dapat lihat sini, A dia berhubung dengan X dengan Y, betul? At the same time B dengan C berhubung dengan Y pula. Dan C berhubung dengan Z, maksudnya banyak dengan banyak. So saya harap pelajar faham tak apa maksud ni. Okey, benda yang sangat penting kita dapat tahu, kita perlu tahu apa ciri-ciri yang berkaitan dengan fungsi. Okey, fungsi di sini seperti yang saya sebenarnya pengenalan kepada fungsi saya dah terangkan dalam video yang lepas. Tapi ada ciri-ciri yang sangat penting yang kita perlu tahu juga mengenai fungsi ni. Okey, ciri-ciri utama dia ialah semua objek mesti mempunyai satu dan hanya satu image. Maksudnya satu objek mesti mempunyai satu image no matter what. Satu objek tak boleh ada lebih daripada satu image. Boleh faham tak? Contoh macam ini. Satu objek tapi ada lebih daripada satu image kan. So yang ini bukan fungsi. Kalau yang ini bukan fungsi, nombor 4 pun bukan fungsi. Kenapa? Ada satu objek seperti A, dia berhubung dengan dua image. So tak boleh. So fungsi hubungan nombor 1 dengan nombor 2 ini saja kita boleh kategoriskan dia sebagai fungsi. So saya harap pelajar faham ya. Nombor 1 hubungan 1 dengan 1 dan nombor 2 hubungan banyak dengan 1. Banyak dengan 1 still tak ada masalah sebab kenapa? Dia kata semua objek mesti mempunyai satu dan hanya satu image, betul? Yang A dia ada berapa image? Satu image je kan? Dia tak ada lebih daripada satu image. Untuk B pun ada satu image je iaitu X. Tak ada masalah. Asalkan satu objek tu dia ada hanya satu image, tiada masalah. Yang tu still fall under fungsi. Dia punya ciri-ciri itulah. So saya harap pelajar fahamlah apa jenis-jenis hubungan yang ada dan apa kaitannya dengan fungsi, dia punya correlation antara satu sama lain. Okey, dalam video seterusnya saya akan ajar teknik untuk menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan bab satu fungsi yang secara umumnya akan ditanya pada soalan peperiksaan untuk SPM ataupun soalan akhir tahun lah. Alright. Okay, so kalau pelajar ada apa-apa soalan ataupun ada apa-apa yang hendak ditanya mengenai topik lain ke subtopik lain yang di mana saya tak buat video ataupun saya tak include dalam penerangan ataupun pengajaran dalam video, boleh cuba letakkan komen lah di bahagian ruang kat bawah tu. Okay, komen kat situ topik apa yang kamu nak tahu ataupun subtopik apa yang kamu nak cikgu ajar. Okay, so cikgu akan sedaya upayalah untuk buat video yang berkaitan dengan semua topik semua topik yang berkaitan dengan tingkatan 4 dan tingkatan 5 kalau boleh lah. Alright, so itu sahaja daripada saya. Terima kasih.